Baik, kita boleh mulakan surah Yunus ayat 90. Surah Yunus ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna, dan telah kami seberangkan bi Bani Israel, akan Bani Israel, al-bahra, akan laut. Fa'atba'ahum, lalu telah mengikuti ia akan mereka. Lalu telah mengikuti ia akan mereka Fir'aunu, oleh Fir'aun, wa junuduhu, dan tentera-tenteranya, bagian, kerana aniaya, wa adwan, dan melampaui batas, hatta, sehingga, iza, apabila, adrakahu, telah melanda ia akannya, telah melanda ia akannya, al-gharqu, oleh tenggelam. Qala, telah berkata ia, amantu, telah beriman aku, annahu, bahawasanya ia, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa, melainkan, allazi, Tuhan yang, amanat, telah beriman ia, bihi, dengannya, Banu Israel, oleh Bani Israel. Wa ana, dan aku, min, daripada, al-muslimin, orang-orang yang berserah diri. Baik, saya masuk mula ayat 90 ya, surah Yunus. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Jadi cerita ni ialah cerita berkaitan dengan Bani Israel, yang mana Bani Israel telah dibawa oleh Nabi Musa AS keluar daripada Mesir. Diajak keluar daripada Mesir. Jadi sampai di tepi laut, di tepi laut, atau dikatakan Lautan Merah. Di situ Nabi Musa dengan orang-orangnya tak dapat nak lari ke mana.
terhalang oleh lautan ini. Jadi, ya, Bani Israel pun sudah kerisauan. Nabi Musa pun tak tahu nak buat apa. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala memerintahkan suruh memukul lautan tadi dengan tongkatnya, lalu terbelahlah lautan tadi. Betul-betul, ya, yang mengherankan itu, ya, air dia, ya, tidak tumpah ke bawah, hanya terbelah saja, ya, lautan tadi, dan dapat dilalui oleh Bani Israel yang diketuai oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Air itu tetap berkocak, tapi tak tumpah. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Ya. Maka dapatlah Bani Israel menyeberangi lautan tadi bersama Nabi Musa. Rupanya hal ini dapat diketahui oleh Firaun. Lalu dikumpulkan segala, ya, tenteranya dan orang-orang yang mau bersukarela untuk mengejar Bani Israel ini. Ya, kiranya satu bandar habis keluar. Macam itulah ibaratnya. Ya, habis semua mengejar Bani Israel ini. Maka Bani Israel ini dah lepas daripada lautan tadi. Ya, diikuti oleh Firaun dan tentera-tenteranya. Itu dikatakan di sini bersambung ayat ini, wajawazna bi Bani Israil al-bahra, dan telah kami seberangkan akan Bani Israel akan laut. Mana Allah sudah seberangkan dia ke laut. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junudu, dan telah mengikuti ia akan mereka oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya bagian, ya, kerana ia dengki, wa adwan, dan, ya, melampaui batas, ya, kerana aniaya, ya, bagian ini bagi boleh aniaya, kerana, ya, aniaya, ya, dan melampaui batas. Ya. Ini Firaun, ya. Jadi dia tidak merasa kehairanan lautan tadi terbelah. Diikutlah jalan tu, cantik ikut, ya. Sampai di tengah lautan tadi, belum sampai lagi ke hujung sana, ya, Allah pautkan air tadi, ya. Rupanya itulah, ya, dikatakan wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, Allah pembalas tipu daya. Dialah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Rupanya itulah jerat, yang kita tak terfikir. Allah jerat, ya, Firaun dan bersama dengan bala tenteranya yang ramai itu dijerat, dah sampai tengah-tengah, ya, Allah cantumkan air tadi. Bayangkanlah kalau dah di dasar laut air bercantum, bukan ringan. Air ini dah berat. Kita nak naik ke atas pun dah kelemasan, belum sempat naik atas dah lemas dah, ya, kerana beratnya air tadi. Ya. Ini ceritanya. Itu dikatakan hatta iza adrakahul gharqu, sehingga apabila telah melanda ia akannya oleh tenggelam. Ia oleh tenggelam. Qala, telah berkata ia, amantu, telah berkata ia siapa ni? Firaun. Dia sempat berkata apa? Amantu, telah beriman aku. Annahu, bahawasanya ia la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Telah beriman aku bahawasanya ia tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang telah beriman ia dengannya oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang-orang yang berserah diri. Tercatat dalam Quran, ya, di saat akhir nak mati Firaun tadi, dia sempat beriman. Dia sempat mengatakan iman, ya. Dia sempat mengatakan iman. Tengok, ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-91 yang baru masuk, ya, ayat 91 surah Yunus.
Al-ana, adakah sekarang? Adakah sekarang? Waqad, dan sesungguhnya. Asaita, telah durhaka engkau. Qablu, sebelum itu. Wa kunta, dan adalah engkau. Minal mufsidin, daripada orang-orang yang buat kerosakan. Daripada orang yang buat kerosakan. Yang baru masuk ya, Sema ayat 91. Jadi teguran, ya, teguran daripada ayat ini kepada ya, Fir'aun yang menyatakan iman di saat-saat nak mati. Tegurannya al-ana, adakah sekarang? Mana sekarang kamu nak beriman? Itu bahasa dia. Adakah sekarang baru nak beriman? Faqad asaita qablu, dan sesungguhnya telah durhaka engkau sebelum itu. Wa kunta, dan adalah engkau minal mufsidin, daripada orang-orang yang buat kerosakan. Jadi dalam peristiwa ini kita ambil pengajaran ya, nak menunjukkan bahawa kalau kejahatan kita berterusan, kekufuran kita berterusan, saat akhir ya nak mati, masa itu baru kita nak beriman. Ya, nak beriman. Pada masa itu tidak diterima imannya. Sebab ya, contoh yang Allah berikan ialah kepada Fir'aun, kepada Namrus, ya. Dia saat akhir baru dia nak percaya apa yang dibawakan oleh Rasul, dan juga dia baru nak mengatakan dirinya sebagai orang Muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, tapi ya, ini dikatakan ya taubat yang tidak diterima. Ya, kalau dah tahu ya, dan nak mati, masa itu baru nak bertaubat. Itulah yang dikatakan taubat tidak diterima. Iza hadara ahadul maut qala inni tubtu an. Ya, apabila dah hadir dalam surah apa? Surah Nisa, apabila telah hadir kematian, masa itu baru nak mengatakan aku taubat sekarang, aku nak beriman sekarang. Masa itu tidak diterima. Ya. Samalah halnya yang dikatakan Nabi kata, ya, bila matahari terbit daripada barat, ya, tidak diterima imannya. Jadi artinya bila matahari benar-benar terbit daripada barat, masa itu orang nak beriman, walaupun masa ada lagi, dia nak beriman masa itu, pintu iman, pintu taubat dah ditutup. Tapi orang yang sudah beriman awalnya, teruskan keimanannya, teruskan ibadatnya. Jangan pula bila nampak matahari terbit daripada barat, oh, masa ni kitab dah tutup, tak payahlah kita solat lagi, tak payah kita buat ibadat lagi, cuti. Ya, sebab matahari dah terbit daripada barat. Ya, jangan pula macam tu. Ya, yang beriman teruskan keimanannya dan teruskan pengibadatannya. Yang baru nak beriman, baru nak ya, beribadat, masa itu tidak diterima. Ya. Itu kalau matahari dah terbit daripada barat. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-92 ya. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, kami selamatkan akan engkau. Bibadanika, akan badan engkau. Litakuna, supaya ia jadi.
liman bagi orang yang khalfaka di belakang engkau. Ayatan satu tanda. Wa inna dan bahawasanya kathiron kebanyakan minan nas daripada manusia an ayatina dari ayat-ayat kami laghafilun sungguh orang-orang yang lalai. Biasa mas mula. Fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan akan engkau akan badan engkau. Litakuna supaya ia jadi liman khalfaka bagi orang yang di belakang engkau ayatan satu tanda. Ini dalil menerangkan ya, jasad yang lain habis dimakan dek air. Ya. Tapi hanya satu badan yang Allah selamatkan, yaitu ya, Fir'aun. Allah timbulkan jasad Fir'aun ini ya, sehingga dikutip oleh ya, orang-orangnya, diambil, dikutip mayat ini ya, mayat Fir'aun ini ya. Kenapa Allah selamatkan badan dia? Supaya jadi ayah. Tanda ni mana tanda pengajaran. Jadikan satu pengajaran atau iktibar. Inilah manusia yang menderhakai Rasul-Rasul Allah dan juga manusia yang mengaku dirinya Tuhan, reda disembah, murka ya, dan mengazab siapa tak sembah dia. Ya, sebab itu ya, Allah katakan ayah. Jadi satu ayat, satu tanda, satu iktibar ya, buat orang-orang kemudian. Dan ternyata atau terbukti ya, mengikut kajian ya, saintis kaji dia punya jasad Fir'aun yang ada ini ya, dikaji ada garam, ada kandungan garam. Artinya terbukti yang Fir'aun itu adalah Fir'aun zaman Nabi Musa. Sebab Fir'aun ni banyak, Fir'aun ni dikirakan sebagai agung ya. Dia berganti-ganti ya. Jadi agung ni agung zaman Nabi Musa AS. Ternyata sampai sekarang ada lagi, dia dijadikan pameran sana, pameran sini ya. Orang tengok jasad Fir'aun. Jadi ya, jangan sedekahkan Fatihah pula nanti ya. Kalau adalah lawatan ni tengok jasad Fir'aun ni ya, kita tengok boleh, tak ada salah ya, tapi jadikan ia sebagai iktibar ya. Inilah manusia yang Allah sudah laknat dia ya. Dijadikan iktibar. Jangan ya, kita ya, bacakan doa kebaikan untuknya ya. Dilarang. Sebab itu ya, kita doakan kepada orang kafir ini ya, kita dilarang ya. Wa inna katsiran minan nas, dan bahawasanya kebanyakan daripada manusia, mengikut tafsir manusia di sini ialah penduduk Mekah masa itu ya. Kebanyakan daripada manusia penduduk Mekah masa itu an ayatina dari ayat-ayat kami laghafilun sungguh orang-orang yang lalai. Lalai, tidak mau mengambil iktibar. Janganlah kau nak sombong seperti Fir'aun ya. Jadikanlah iktibar apa jadi kepada Fir'aun akhirnya. Macam itulah, jangan nak sombong ya. Jadi ini pengajaran kepada penduduk Mekah masa itu An-Nas. Tapi ya, kita kena ingat ya, bahawa Quran ini untuk
seluruh manusia. Jadi iktibar juga buat kita. Ya, janganlah kita jadi manusia ini dah kuat, dah gagah, ya, sombong dari mengibadati Allah. Ya, angkuh dengan menolak ya pesanan-pesanan ataupun hadis-hadis Rasul. Ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-93. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Bawwa'na, telah kami beri tempat. Telah kami beri tempat Bani Israel akan Bani Israel. Mubawwa'a, tempat kediaman. Sidqin, yang baik. Kalau cakap benar, tapi kalau cakap sidqin itu benar, tapi kalau tempat lebih kepada terjemah baik atau sesuai, ya. Wa razaqnahum, dan telah kami rezekikan akan mereka. Minat thayyibat, daripada yang baik-baik. Fama, maka tiada. Ikhtalafu, telah berselisih mereka. Hatta, sehingga ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Telah datang ia kepada mereka al-ilmu, oleh pengetahuan. Inna, sesungguhnya, Rabbika, Tuhan engkau, yakdi, ia putuskan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima, pada apa yang kanu, adalah mereka, fihi, padanya, yahtalifun, mereka perselisihkan. Mereka perselisihkan. Baik, sama semula, ya. Ayat yang ke-93. Walaqad, dan demi sesungguhnya, bawwa'na, telah kami beri tempat, Bani Israel akan Bani Israel, mubawwa'a sidqin, ya, tempat kediaman yang baik, ya, iaitu tempat kediaman yang baik atau yang bagus, iaitu di Syam, ya. Syam ni sekarang Syria lah, dan juga Mesir, ya. Jadi tempat Firaun ni dah lengang. Jadi mana Bani Israel yang tinggal, yang baki-baki, ya, mereka telah mendapat tempat yang baik. Macam ibarat istana dah kena tinggal macam mana. Macam itulah. Ya, boleh dikuasai dengan mudah. Masing-masing dapat tempat tinggal yang baik. Ya, tak payah nak buat. Macam itulah. Ya.
Kekuatan Fir'aun semua dah lari, dah ikut Fir'aun. Artinya habis kekuatan tu, semua dah ikut Fir'aun, dah tenggelam. Jadi mana Bani Israel yang baki tu, ya, maka dia duduklah di tempat-tempat tinggal Fir'aun itu. Dan selebihnya yang ikut Nabi Musa larilah ke Syam. Wa razaqnahum, dan telah kami rezekikan akan mereka minat thayyibat, daripada yang baik-baik. Ya, maknanya tempat yang subur. Seperti Syam tu tempat subur, ya. Maknanya banyak tanaman mewah kat situ. Wa ma tahlafu, maka tiada telah berselisih mereka. Ya, ada yang setengahnya beriman, ada setengahnya kufur. Bila? Hatta ja'ahumul ilmu, sehingga telah datang ia kepada mereka oleh pengetahuan. Ya, jadi bila datang saja, ya, urusan ilmu ni maknanya urusan agama yang dibawa oleh Rasul. Ya, bila datang, ya, ajaran Rasul, maka mereka pun berselisih. Ada yang tetap mempertahankan asal kepercayaannya, ya, dengan tidak mengendahkan ajaran Rasul. Contohnya, datangnya setelah tak ada Nabi Musa, Allah bangkitkan Nabi Isa contoh. Ya, bila datang Nabi Isa memberi pengetahuan wahyu, mereka kufuri Nabi Isa. Bila datang Nabi Muhammad, ia lagi mereka kufuri Nabi Muhammad. Macam itulah dikatakan, ia tidak berselisih sehingga datang kepada mereka al-ilmu, pengetahuan. Pengetahuan berkaitan dengan urusan agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Tuhan engkau, ia, ya, putuskan atau selesaikan di antara mereka pada hari kiamat, bima kanu fihi yahtalifun, pada apa yang adalah mereka padanya mereka perselisihkan. Jadi mereka yang berselisih tentang urusan agama ini, pada hari kiamat Allah akan memberi satu keputusan yang mana, ya, yang, ya, mengikut Rasul akan diberikan satu laluan ke syurga. Yang mana mendurhakai Rasul, itulah yang dikatakan, ya, kafir ataupun kena azab, mendapat azab Allah. Itulah keputusan Allah, ya. Baik, itu sama lagi ayat yang ke-94, ya. Ayat 94. Fa'in, maka jika kunta adalah engkau fi syakin, dalam keraguan. Kadang bahasa kita kadang sebut syak, ya. Syak tu mana ragu, tapi syak ni kita sebut bahasa Arab sebenarnya. Aku syak lah, ya. Aku syak lah dia. Jadi syak tu bahasa Arab yang kita sebut tu, ya. Dalam keraguan, ya. Mimma, daripada apa yang anzalna, telah kami turunkan, ilaika, kepada engkau. Pas'al itu sebab nak sambung, ya. Kalau kita sebutkan perkataan pas'ali itu, kena bunyikan pas'al, ya. Kalau nak sambung baru pas'alil lazina, ya. Pas'al, maka tanyalah oleh engkau. Al-lazina, akan orang-orang yang yakra'una, mereka membaca, al-kitaba, akan kitab, min qablika, daripada sebelum engkau. Laqad, demi sesungguhnya, ja'aka, telah datang ia kepada engkau, al-haq, oleh kebenaran,
Min daripada Rabbika Tuhan engkau. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali engkau jadi. Maka jangan sekali-kali engkau jadi minal mumtarin, daripada orang-orang yang ragu. Baik, semak semula ya. Fa'in kunta, maka jika adalah engkau ni balik kepada Nabi. Wahai Muhammad, jika adalah engkau fi syakin, dalam keraguan, mimma anzalna ilaika, daripada apa yang telah kami turunkan kepada engkau. Engkau ni balik kepada Nabi ya. Mana cerita-cerita ini, jika engkau ragu ya Muhammad, fas'alil lazina yaqra'unal kitab, maka tanyalah oleh engkau akan orang-orang yang mereka membaca akan kitab. Kitab di sini Taurat. Tanyalah orang yang membaca kitab Taurat. Min qablika, daripada sebelum engkau. Jadi mereka mengetahui cerita ini sebenar. Berkaitan dengan Nabi Musa menyeberangi lautan. Ya, tanyalah kepada mereka yang membaca kitab, iaitu kitab Taurat. Ya, kalau kau ragu tentang kisah ini. Laqad ja'akal haq, demi sesungguhnya telah datang ia kepada engkau oleh kebenaran min rabbika, daripada Tuhan engkau. Inilah kebenaran daripada Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau jadi daripada orang-orang yang ragu. Wahai Muhammad, janganlah engkau jadi orang yang ragu. Ya. Baik, sambung ya, ayat 95. Wala takunanna, dan jangan sekali-kali engkau jadi. Dan jangan sekali-kali engkau jadi minal ladzina, daripada orang-orang yang kazzabu, telah mendustakan mereka, bi ayatillah, akan ayat-ayat Allah. Fatakuna, maka engkau jadi minal khasirin, daripada orang-orang yang ragu. Minal khasirin, daripada orang-orang yang rugi. Semak semula. Wala takunanna, dan jangan sekali-kali engkau jadi. Engkau ni balik kepada Nabi lah. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau jadi minal ladzina kazzabu, daripada orang-orang yang telah mendustakan mereka bi ayatillah, akan ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, maka engkau jadi daripada orang-orang yang rugi. Jadi Allah beri ingatan kepada Rasul, kepada Nabi SAW. Jangan jadi orang yang mendustakan ayat Allah, sebab orang itu tergolong sebagai orang-orang yang rugi. Adakah Nabi mendustakan ayat-ayat Allah? Tidak. Tapi ini hanya peringatan untuk Nabi dan juga umat Nabi, supaya jangan termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab golongan ini golongan yang tidak berharga di sisi Allah kelak. Tergolong sebagai orang-orang yang rugi. Baik, ayat yang ke-96. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang haqqat, telah patut ia, alaihim,
atas mereka. Kalimatu, kalimah Rabbika, Tuhan engkau. La yu'minun, tidak mereka beriman. Tidak mereka beriman. Saya semula. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika. Sesungguhnya orang-orang yang telah patut ia atas mereka kalimat Tuhan engkau. Kena letak satu nota. Apa maksudnya telah patut ia atas mereka kalimat Tuhan engkau? Kalimat Tuhan engkau ni maknanya azab. Ya. Ketentuan azab daripada Allah. Yang patut menerima azab, ya, daripada Allah ini ialah golongan la yu'minun, tidak mereka beriman. Itu maknanya kalimah azab tu maksudnya ialah azab. Kalimah Rabbika tu, kalimah Tuhan kau maknanya azab. Ini yang dimaksudkan. Kalimah azab, ya. Yang menerima azab daripada Allah adalah golongan yang la yu'minun, tidak mereka beriman. Ayat 97, walau dan jikalau. Ja'athum, telah datang ia kepada mereka. Kullu ayatin, tiap-tiap ayat. Hatta, sehingga. Yarawu, mereka melihat. Al-azaba, akan azab. Al-alim, yang amat pedih. Saya mak semula. Walau ja'athum kullu ayatin, dan jikalau telah datang ia kepada mereka oleh tiap-tiap azab, tiap-tiap ayat. Ya. Apa maksudnya? Ya. Bentuk macam bentuk soalan. Jikalau telah datang ia kepada mereka oleh tiap-tiap ayat atau tanda. Ya. Tanda, bukti, ya. Tanda ataupun bukti. Kalau Rasul, dia akan membawakan wahyu contohnya. Wahyu itu dikatakan sebagai ayat dan juga bukti kerasulannya. Seperti contohnya mukjizat. Ya. Tapi mereka tidak mau beriman. Datang ayat, datang bukti seperti mukjizat, mereka kufuri. Contoh Firaun, bila Nabi Musa tunjukkan tongkatnya menjadi ular besar, dituduhnya lah itu sihir Musa. Dia tak percaya. Tak percaya yang itu adalah mukjizat daripada Allah. Dia tak percaya itu sihir Musa. Jadi bila datang tiap-tiap ayat yang sedemikian, dia tidak beriman. Imannya bila? Hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat akan azab yang amat pedih. Masa itu baru dia nak beriman. Tapi tidak ada artinya, tidak ada gunanya masa itu dia nak beriman. Bila dah melihat azab datang. Contohnya Nabi Soleh datang, ya Allah berikan mukjizat seekor unta betina. Syaratnya syaratnya jangan dilakukan dengan kejahatan seperti disembelih. Kalau sekadar nak ambil susunya, nak perah susunya, tak mengapa. Dan ada masa dia nak minum, bagi peluang dia minum. Jangan diganggu. Tapi kaumnya akhirnya sembelih. Sembelih siapa? Sembelih unta tu
dilapah unta tu, mungkin dibagi-bagikan daging-dagingnya. Ya, dan mereka menjadi sombong lagi, mengatakan tak ada pun azab, Soleh ni mesti bohong. Ya. Itu dia jumpa dengan Nabi Soleh. Hai Soleh, ya unta dah aku sembelih dah, tak ada pun azab datang. Janganlah kau nak bohongkan kami Soleh. Macam itulah. Ya. Nabi Soleh bila dengar macam tu, merah telinga dia. Ya, merah padam bila dengar unta sudah kena sembelih. Kata Nabi Soleh, tunggulah 3 hari. Itulah yang dikatakan azab yang paling cepat sekali. Ya, dalam masa 3 hari, selalu 1 minggu atau 2 minggu. Ya, tapi ini cukup cepat, 3 hari. Maka yang melakukan kejahatan ini dan kepada mereka yang mengkufuri ya dakwah Nabi Soleh ini, mereka pun menghitung hari. Kata Nabi Soleh, tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. Ya. Tunggulah 3 hari. Ya. Menanti hari. Ya. Hari pertama, hari kedua. Ya, masuk hari ketiga. Ni dah mula pucat, merah padam dah. Ya. Hari ketiga turun azab yang tidak disangka-sangka. Ya. Iaitu satu gempa yang telah meruntuhkan rumah-rumah batu mereka. Mereka ni tinggal kat mana? Yang hebat-hebat ni, yang kuat-kuat, yang apa yang dikatakan, kalau istilahnya, yang paling kaya. Ya, duduknya dalam gua-gua batu yang dibuat sendiri, bukan gua siap. Buat sendiri daripada gunung-gunung. Ya, dipahat gunung-gunung itu, dijadikan sebagai rumah-rumah. Hebat tak hebat? Rumah dalam batu gunung. Ya. Bukan terjadi sendiri, tapi diukir cantik. Ya. Macam itulah akhirnya gempa berlaku, hancur mereka. Ya. Rumah-rumah mereka runtuh, walaupun hebat kuatnya macam mana. Ya. Itu terlampau sombong sangat. Masa itu baru nak beriman. Tak ada artinya. Itulah ya, kisah dia. Ya. Okey, cerita tu kita tangguhkan sampai situ je, sampai ayat 97 ni. Ya. Akan datang dah kita masuk cerita lain pula. Ya. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Ya, Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim.